الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Muhtaram yang saya hormati, yang saya muliakan, Fadil dan Pengurus Masjid Bukit Indah, Fadil Ustaz Mizzat, seterusnya staf kepimpinan, para ahli jawatan kuasa masjid, kemudian para imam, para bilal, para siap, para tuk guru, para ahli ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah Masjid Bukit Indah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada malam yang ke-13 Rabiul Akhir, yang mana kebetulan pada malam salah satu yang dinamakan sebagai Hari Putih, Ayyamul Bid. Dan bila mana menyebut tentang Ayyamul Bid, Hari Putih, maka sudah pasti kita akan teringat atas pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nombor 1981, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas." Telah berwasiat kepadaku khalilku, yakni pendampingku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 perkara. Disebut pertamanya siyami salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi ini yang merujuk kepada hari putih. Maka bermulanya esok sampailah hari Khamis, yang mana kita disunatkan untuk berpuasa. Kemudian wasiat yang kedua, wa raka'atay duha, 2 rakaat duha. Dan yang ketiganya, wa at-awtira qabla an anam, witir sebelum tidur. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1981. Jadi tuan-tuan, dalam 3 wasiat tadi yang kita nak fokus adalah wasiat berpuasa. Maka seboleh-boleh kita ni, yang mana yang berkemampuan, yang berpuasa, yang kata ada keinginan, maka berniatlah tuan-tuan untuk kita berpuasa. Dia tak semestinya 3 hari berturutan, sekurang-kurang sehari pun tak apa. Dan tuan-tuan, saya yakin dan percaya insya-Allah tuan-tuan ni mesti bersemangat. Sebab kita lihat di belakang tadi ada buat iftar. Jadi maknanya kebiasaan jemaah kita ni mungkin yang berpuasa lah. Alhamdulillah. Jadi teruskan berpuasa tuan-tuan, esok sampailah hari Khamis. Jadi insya-Allah bagi sesiapa yang tak katalah dia tak berkemampuan, dia nak cuba tapi tak boleh, ataupun dah cuba puasa tuan-tuan, dia tahan beberapa minit contohlah kan, dia tak mampu,
Maka pergilah kepada kaedah yang kedua. Tak mampu puasa, jangan tinggalkan terus. Peluang-peluang nak dapatkan pahala berpuasa. Apakah kaedah yang kedua tuan-tuan? Iaitulah kita menyampaikan kepada orang akan pesanan Nabi SAW tadi. Kita nak sampaikan ini tak perlu pun terlalu formal. Itu nak kena bawakan hadis, nombor rujukan, kalau boleh lebih baik. Tapi kalau tak mampu pun sekadar orang awam, cukup sekadar kita buat status dalam WhatsApp. Misalnya kita kata jom kita puasa esok. Jadi itu pun cukup tuan-tuan. Dia tak payah kita nak kata jom kita puasa esok macam saya puasa. Tak payah. Takut timbul sifat basmumah. Kita tu jom kita puasa esok pada hashtag padahal saya tak puasa pun. Tak payah tuan-tuan. Benda tu semua tak payah. Itu timbul kontroversi. Jadi cukup sekali kita mengajak orang berkebaikan. Sebab apa tuan-tuan, dalam hadis yang sahih juga riwayat Abu Dawud 5129, Nabi sebutkan hadis daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi berkata, Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Atau kama qala, siapa yang menunjukkan seseorang akan sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama seperti yang melakukan. Jadi maknanya kalau kita menjadi antara asbab orang tahu oh esok puasa pertengahan, sekurang-kurang orang berniat pun kita dapat kelebihan tuan-tuan. Cuma berapa pahala itu wallahu ta'ala. Tapi yang pasti akan dapat ganjaran kerana kita menjadi sebab asbab seseorang ini melakukan sesuatu ketaatan. Walaupun sekadar dia berniat, tapi itu antara kemahuan untuk dia melakukan ketaatan. Insya-Allah kita akan dapat pahala. Apatah lagi bila dia buat, walaupun tak berjaya tapi dia cuba, maka insya-Allah kita pun akan dapat sahamnya tuan-tuan. Jadi ini yang kedua. Katalah tuan-tuan rasa malu segan, saya ni ustaz, saya pun tak puasa, nak ajar orang macam mana? Ataupun contoh tuan-tuan kata, saya ustaz tak ada WhatsApp, saya belum update lagi mission baru. Contohlah kan. Tak apa, tuan-tuan pergi kepada kaedah yang ketiga, iaitu berikan makan kepada yang berpuasa. Macam bahasa kita buat lah, berikan makan. Di dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmizi 810, Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang berikan makan kepada yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti yang berpuasa, tanpa mengurangkan pahala yang berpuasa itu walaupun sedikit. Walaupun daripada sudut makna hadis tadi dia terdapat sedikit percanggahan, iaitu perbahasannya, adakah sama orang berpuasa dengan orang yang berikan makan? Adakah sama ganjaran pahala? Jadi itu yang timbul sedikit khilaf. Tapi yang pasti ulama sepakat menyebutkan pahala itu ada tuan-tuan. Kelebihan itu ada. Kita berikan makan, maka insya-Allah pahala itu mesti ada. Secara umum pun dapat pahala, apatah lagi kita memberikan makan kepada yang berpuasa, maka lebihlah insya-Allah ganjaran pahalanya tuan-tuan. Nak berikan makan ni tak semestinya satu set. Nasi kukus, ayam berempah dengan sedemikian susu, tak semestinya tuan-tuan. Berikanlah yang kita mampu. Hatta sebiji kurma pun tak apa. Jangan bagi biji kurma je lah, bagilah buahnya tuan-tuan. Bagilah air, kita pulang lah. Yang penting ada berikan sesuatu makanan ataupun minuman untuk dimakan dan minum. Jangan bagi yang nak expired tuan-tuan. Kesian kawan tu. Kalau nak berpuasa kita tahan lapar dah tu, makan pula makanan yang expired. Kesian tuan, tak takut dia terus expired nanti. Lagi bahaya. Jadi ini kaedah yang ketiga. Katalah tuan tak jumpa siapa yang berpuasa tuan-tuan, kita ambil nombor saya, kita kontak saya. InsyaAllah saya berpuasa lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan katalah jauh sangat rumah, tak apa, kita gunakan Shopee Food ke Grab Food hantar. Saya rekod, saya terima tuan-tuan. Apa itu saya terima insyaAllah. Baik, ini gurau je lah. Kita kalau kata ada nak hantar, saya terima je insyaAllah. Baik, jadi ini kaedah yang ketiga. Katalah tak boleh juga tuan-tuan, pergi kepada kaedah yang keempat. Itu apa kaedah yang keempat? Duduk diam-diam tak buat apa-apa pun tak apalah tuan-tuan. Nak sebut kat sini, kalau boleh buatlah kebaikan. Tak mampu pun jangan buat kemaksiatan ataupun keburukan. Ini setengah orang tuan-tuan, dia dah tahu kawan tu suka berpuasa, tak esoklah dia nak ajak pergi makan. Bukan makan pada waktu berbuka, makan pada pagi. Contoh, kita tahu kawan tu suka berpuasa, jadi kita kena ajak dia untuk kepada kebaikan. Paling kurang pun tak halang dia buat kebaikan. Ni kalau kita ajak dia makan, dia bersalah, padahal kita tahu dia suka berpuasa. Ini contohlah benda yang sebenarnya tak berdosa, tapi antara usaha yang kita buat menghalang orang buat kebaikan dengan sengaja. Tak sengaja tak apalah. Disengaja kita tahu dia puasa, tapi kita rasa iri hati.
aku tak ada puasa, kenapa kau nak puasa? Aku nak halang kau. Contoh secara tak langsung. Jadi ini kalau boleh kita elakkan tuan-tuan. Jadi kalau boleh tuan-tuan kita berpuasa, tak mampu pun beri kita ajak orang berpuasa, tak mampu pun beri anak makan kepada mereka yang berpuasa. Yang terbaik buat tiga-tiga sekali. Kita pun puasa, kita pun sampaikan kepada orang, kita pun berikan makan. Tak jumpa orang bagi kucing makan pun tak apalah tuan-tuan. Mana tak kucing tu berpuasa juga. Jadi nak sebut kat sini buatlah kebaikan walaupun sekecil-kecil amalan, insya-Allah. Ya tuan-tuan, kita sambung pembicaraan kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kalau kita masih ingat lagi lah, kalau masih tak lupa lagi, iaitu kita masih lagi membicarakan bab yang kelima, sunnah-sunnah berkaitan tentang solat. Kita sambung pada sunnah yang ke-25. Qala al-muallifah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumiha fi darin syarabahul amin. Sunnah ke-25 membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Membaca surah selepas Al-Fatihah ada 2 rakaat yang terakhir. Baik tuan-tuan, sebelum kita bincang, kita kena sebut dulu hukum dia ialah harus. Kenapa jadi harus? Walaupun disebut sebagai sunnah dalam kitab sunnah ni, kita akan lihat lepas ni apa perbahasan. Tapi hukum dia bukan sunnah. Hukum dia ialah harus setelah ulama tarjih yang lihat kepada keadaan. Baik, kita lihat beberapa hadis yang kita akan bincangkan apa dia punya kaedah kita nak amal. Baik, dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada 2 rakaat awal salat zuhur dengan kadar bacaan 30 ayat. Dan dalam rakaat yang kedua akhir baginda membaca sekadar 15 ayat. Manakala dalam solat asar baginda membaca pada 2 rakaat awal sekadar 15 ayat, dan pada 2 rakaat yang terakhir separuh dari yang pertama. Di hadis riwayat Imam Ahmad 11802. Baik, secara ringkas dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa antara yang Nabi SAW pernah amalkan iaitu membaca surah, jadi surah lazim selepas Al-Fatihah pada rakaat 3 dan rakaat keempat. Secara khusus disebutkan solat zuhur Nabi solat 2 rakaat awal Nabi baca 30 ayat dan 2 rakaat terakhir 15 ayat. Ini surah lazim, bermakna surah selepas Al-Fatihah yang dibaca, yang Nabi adakan perbezaan. Rakaat 1, rakaat 2 Nabi baca panjang sikit, rakaat 3 dan keempat Nabi baca ringkas. Dalam asal pun sama, cuma lebih ringkas. Rakaat pertama kedua 15 ayat, rakaat 3 dan keempat separuh dari yang pertama, maknanya lebih ringkas. Jadi persoalan yang timbul kat sini, Nabi juga pernah mengamalkan rakaat 3 dan keempat membaca surah lazim. Jadi apakah dia punya perbahasan tuan-tuan? Kita lihat di sini ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazab. Beliau sebut dalam masalah ni, dalam isu ni, di sini ada 2 qaul, atau kita panggil dua pendapat, 2 qaul yang masyhur. Pertama, qaul yang qadim dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu ketika mana Imam Asy-Syafi'i belum sampai lagi ke Mesir, ketika mana beliau masih lagi berada di Makkah, di Madinah, di Yaman, di Jordan. Jadi masih lagi beliau menuntut ilmu dan belum sampai ke Mesir, maka itu kita panggil qaul yang qadim, yang lama. Dan juga pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, disebutkan hukum dia adalah tidak sunat. Tak sunat ni maknanya bukan tak boleh buat. Dia tidaklah ada pahala yang sunat khusus. Perbuatan tak ada pahala yang sunat. Tapi qaul yang menjadi ketika mana beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai ke Mesir dan beliau menetap di situ, beliau mengubah qaulnya menjadi hukum sunat. Tapi kita mengambil mazhab kita menetapkan walaupun qaul qadim ni sepatutnya kita dah tak pakai dalam kebanyakan keadaan, tapi dalam isu ni bila mana ditarjihkan tadi, maka diambil qaul yang qadim kerana itu yang lebih diutamakan melihat kepada perbahasan hadis. Yang mana hadis yang lebih kuat, maka disebut bahawa Nabi tinggalkan rakaat 3 dan keempat, Nabi tak baca surah lazim. Itu yang lebih kuat. Maka sebab itu kita amalkan sampai hari ini, kita tidak membaca surah lazim rakaat 3 dan rakaat keempat.
Tapi bila timbul isu, katalah kita nak baca atau kita dengar kawan kita baca, maka di situ tak menjadi kesalahan, bukan makruh. Yang penting kita nak tahu adakah makruh ataupun tidak. Kerana makruh ni akan mengurangkan fadilah dalam kita mendirikan ibadah. Tak kira dah solat ke puasa. Kita kalau boleh nak elakkan sungguh-sungguh makruh, walaupun sunat tak buat. Dan kalau boleh tambahkan perkara sunat selepas kita dah elakkan makruh. Jadi kalau kita baca surah lazim rakaat 3 dan 4, dia tak dianggap sebagai bercakap dengan sunnah. Sebab apa? Nabi sendiri pernah amal, cuma tidaklah kerap, tidaklah disebutkan sebagai satu perbuatan yang berterusan. Tapi Nabi pernah amal, maka tak jadi makruh. Dia hanya sekadar sama ada harus ataupun sunat. Di situ ada dua qaul yang kita boleh lihat, menjadi satu khilaf, perbezaan pandangan. Jadi kalau kita ni nak amalkan bila keadaan ni, khususnya ketika solat zuhur dan asar, ketika mana imam membaca surah, katalah rakaat 3 dan ke-4, pertama kedua kita baca surah lazim, memang kita baca. Yang ketiga dan ke-4, katalah imam kita ni, contohlah kan, baca surah ini panjang sikit. Katalah mungkin ada apa-apa masalah yang timbul, masa tu lah dia bersih, masa tu dia sendawa, masa tu dibantu datang sekali package. Maknanya Al-Fatihah jadi lambat sikit. Kita kat belakang dah habis, dah tunggu ni, dia tunggu nak masuk gear 5, imam masih gear 1, gear 2, contoh nak tak habis lagi ni. Katalah begitu yang berlaku, maka berbanding kita hanya berdiam, kita tak buat apa-apa, yang mana boleh mengurangkan kekhusyukan, maka di situ tuan-tuan diharuskan kita membaca surah lazim. Pilihlah mana-mana surah, yang mana ayat yang pendek-pendek lah. Jangan tuan-tuan pilih surah Al-Baqarah yang 280, jenuh tuan-tuan satu muka surat tu. Mula je baca nak kena habiskan pula. Tak habis tak ikut imam pun satu masalah lain pula. Jadi kita kena bijak memilih, maka pilihlah surah yang pendek-pendek. Kul-kul pun tak apa tuan-tuan. Okay. Yang penting jangan baca kul lah. Baca dah kena surah penuh. Ni kan nak baca 4 kul, baca 4 kul. Kul. Jangan macam tu tuan-tuan. Itu jangan, itu memang kacau tuan-tuan. Jadi yang penting bacalah surah, dan katalah tak habis pun, imam dah rukuk, kita rukuk dengan imam. Katalah baca qul huwallahu ahad, baru dengan naik semangat dia nak baca ayat kedua, tiba-tiba imam dah rukuk. Tak apa, kita rukuk je dengan imam. Itu lebih baik berbanding tak baca apa-apa. Kerana perbuatan kita berdiam ni kebarangkali akan mengganggu kekhusyukan. Ialah kita berdiam, jadi kita akan memikirkan benda-benda yang menyebabkan khusyuk kita terganggu. Maka lebih utama bacalah surah sekadar yang mampu, sementara imam tu belum rukuk. Sebab itu tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi membaca solat zuhur dan juga asar. Itu isyarat bahawa boleh dibaca. Walaupun Nabi tak buat perkara, tapi Nabi buat tu menunjukkan bahawa perkara itu boleh dilakukan. Tapi yang perbahasan sunat tetap itu yang menjadi khilaf. Tapi kita nak amalkan tak ada salah tuan-tuan. Jangan cepat-cepat menghukum orang, oh ni Nabi tak pernah buat, ni berdosa, mati siksa, masuk neraka. Jangan. Ini perkara yang kita perlu lihat secara mendalam. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, nak baca surah lazim tak ada kesalahan. Bahkan Imam Ibnu Hajar sebut tak perlu pun sujud sahwi. Yang kita biasa dengar bila tambahkan rukun kena sujud sahwi juga. Bukan sekadar tu kurangkan rukun, tambah rukun bersama juga. Hatta kita terlupa, kita rasa dah terlupa, katalah kita terlupa, dah tambah rakaat, tapi rupanya tiba teringat balik. Dan kita teringat balik yang kita rakaat tu betul, memang kita tambah tu betul, maknanya cukuplah 4 rakaat zuhur. Maka di situ pun kita sujud sahwi. Kerana apa? Berpunca daripada kelupaan kita tadi. Walaupun tak tambah lagi rukun, walaupun tak kurangkan rukun, tapi sebab kita dah lupa tadi dan tiba-tiba teringat, kelupaan tadi itu mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Jadi itu pun dah kena tuan-tuan. Jadi tambah rukun ke tolak rukun lagi dah kena buat, kena amalkan sujud sahwi. Tapi membaca surah dia tak dianggap sebagai rukun. Dia hanya perbuatan yang sekadar sunat hayat. Maknanya tuan-tuan buat kau, tak buat kau, dia tidak pun dianggap sebagai mencacat celakan solat. Maka kalau kita buat, mendapat pahala tambahan, ekstra pahala tuan-tuan. Sebab apa? Baca yang kita baca. Tapi ikut pada keadaan. Kalau kita yang jadi imam, maka kita kena lihat kepada makmum. Dan yang terbaik kita hanya amalkan, tak perlu baca surah rakaat 3 dan 4. Tapi kalau jadi makmum, tunggu imam tu rukuk, bacalah tuan-tuan. Itu pun sekadar yang mampu. Jangan nak paksa habiskan juga, sekadar yang mampu saja. Tapi maknanya kita nampak ke sini kesimpulannya boleh dibaca, tak menjadi masalah, tak menjadi persoalan tuan-tuan, tak menjadi makruh pun di sini.
Baik, ini pada sunnah yang ke-25. Walaupun disebut sebagai sunnah, walaupun Nabi pernah buat, tapi bila ditarjihkan balik hukum menjadi harus. Maka ikutlah pada keadaan mana kita boleh buat, kita buat, tuan-tuan. Kita sambung pada sunnah yang ke-26. Membaca surah lazim yang sama berulang pada setiap rakaat. Membaca surah lazim yang sama berulang pada setiap rakaat. Dan juga tuan-tuan, ini pun hukum dia ialah harus. Kita akan lihat apakah dia punya perbahasan. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang ini untuk memimpin sebuah ekspedisi ketenteraan. Dalam solatnya beliau selalu membaca Qul huwallahu ahad, ini surah Al-Ikhlas. Ketika mereka ni pulang, mereka pun melaporkan amalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana Nabi dengar perkara ini, Nabi pun memberitahu kepada mereka, tanyalah dia kenapa dia suka membaca surah itu, yakni secara berulang. Maka mereka pun bertanya dan lelaki itu menjawab, kerana ia adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang pemurah dan aku suka nak baca. Maka mereka pun memaklumkan kepada Nabi, dan Nabi memberitahu, fa akhbiru anna Allah yuhibbu, beritahulah kepada dia, kat lelaki itu Allah cintai, Allah suka pada dia. Ini juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nombor 7375. Apakah dia punya perbahasan? Nak diringkaskan kisah dia, tuan-tuan. Nabi SAW pernah menghantar seorang lelaki untuk mengetuai satu latihan ketenteraan. Bila mana Nabi dah lantik orang yang menjadi ketua dalam latihan, secara simbolik isyaratnya bahawa dia dah menjadi imam untuk solat. Jadi dia jadi imam untuk solat. Pada salat yang dibaca dengan jahar, dengan kuat, dia apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Rakaat pertama pun Al-Ikhlas, kedua pun Al-Ikhlas. Maka sahabat yang di belakang rasa pedih, rasa hairan sebab Nabi tak pernah buat, Nabi tak suruh buat. Maka mereka tertanya-tanya, adakah perkara ini boleh dibuat? Dan mereka pun tak boleh nak tegur. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi yang nanti ketua, Nabi nanti imam. Jadi kalau mereka persoalkan dengan imam, maka seolah-olah mereka dipersoalkan keputusan Nabi. Tapi mereka pun tak rasa tak tenang. Maka bila dah sampai, maknanya dah balik semula ke tempat asal, dan kejumpa dengan Nabi, bagi tahu dengan Nabi berlaku segala apa demikian. Maka Nabi pun kata, kita tengok Nabi pun bila mana dengar perkara ini, Nabi tak terus menghukum. Nabi tak kata pun ni aku tak pernah buat, bila masuk neraka. Tak ada, tuan-tuan. Tak begitu, tak ekstrim begitu. Nabi dengar ada perkara ini walaupun Nabi tak pernah buat. Maka Nabi sebutkan, Nabi tanya kat dia kenapa dia buat. Maka inilah yang kita perlu contohi, tuan-tuan. Kita nampak seseorang buat benda yang pelik lah, bagi kita pelik lah, kita tak pernah kita nampak orang buat. Maka kita perlu tanya dia, minta penjelasan. Mungkin dia tak perasan, mungkin dia tak tahu. Jadi kita kena tanya baik-baik dan dapatkan penjelasan. Katalah dia buat benda yang salah, tuan-tuan, tugas kita bukan menghukum dia, bukan kata melabelkan dia bukan, tidak. Kita sampaikan dakwah kepada dia. Kita menegur dia dengan baik, dengan berhikmah. Dia nak terima ke, nak tolak ke, dia nak hantar kita balik ke, itu terpulang pada dia. Tapi Islam ajar kita untuk berdakwah. Itu yang kita boleh contohi daripada Nabi SAW. Maka Nabi bila dah tanya, Nabi suruh mereka tanya. Mereka pun tanya, dan dia pun kata, aku suka nak baca sebab itu adalah sifat Allah, sifat Allah yang maha pemurah. Maka Nabi dah tahu tentang apa yang Nabi sebut, bagi tahu dekat dia Allah cintakan dia. Maka inilah satu isyarat bahawa perbuatan membaca surah yang sama berulang, hatta ayat-ayat yang tertentu pun membaca berulang. Ada yang rakaat pertama baca yang itu, kedua pun rakaat itu pun baca juga yang sama, tuan-tuan. Perbuatan ini adalah diharuskan, bukan sunat. Asal sunat membezakan surah ataupun membezakan ayat dan membaca mengikut tertib dalam mushaf. Itu yang asal yang sunat. Tapi nak baca surah yang sama ataupun ayat yang sama, katalah ayat pertama ayat kursi, kedua pun ayat pertama, pada rakaat pertama ayat kursi, kedua pun sama juga ayat kursi. Katalah kita suka nak baca ayat tu, tuan-tuan, sebab apa? Kita hafal yang tu. Contohlah kan, ini bukan tuan-tuan yang orang lain lah. Nak sebut tak jadi salah. Cuma kalau jadi imam, kena lihat kepada keadaan. Kita bayangkan, katalah ada orang jadi imam, dibaca rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua pun Al-Ikhlas. Kita tahulah dia tahu pada hadis ni.
Tapi secara secara pergaulan dengan berjemaah dengan ramai, kemungkinan besar akan ada orang terfikir time solat, dia fikir tuan-tuan, imam ni pertama buat al-ikhlas, kedua buat al-ikhlas, tahulah kau jadi imam ni ikhlas tak dapat bayaran, contoh. Jadi kita risau timbul macam ni, persepsi yang buruk. Walaupun pada hukum boleh kita buat, tak jadi salah. Hatta kita rasa kita akan tengok jemaah tak puas hati, kita boleh terangkan perkara ni boleh kita buat. Tapi tanggapan tu tuan-tuan, persepsi tu jadi negatif. Sebab perkara ni tak ramai yang tahu, dan confirm tak ramai yang buat. Sebab tadi takut tu lah kena hentam tuan-tuan. Dah hafal surah tu, dia tak hafal surah lain, apa punya imam tak payah pakai, contoh. Bukan imam sembilan, imam tempat lain. Jadi contohlah dia boleh berlaku begitu. Jadi sebab itu kita lihat kepada keadaan. Ni nak biasa nak amalkan mana tuan-tuan? Solat sunat, boleh amalkan sunnah-sunnah. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua ayat kursi. Katalah solat 4 rakaat sekaligus kan, bagi satu salat pun boleh disambung rakaat 3 dan 4 ayat kursi semua tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Tapi Al-Fatihah baca lah, jangan tak baca Al-Fatihah pula. Itu memang rukun, kena baca tuan-tuan. Jadi dah sebut kat sini perbuatan ni tak ada salah. Cuma bila ulama nilai kepada hukum, dia menjadi harus. Kerana afdal kita bezakan surah dan membaca surah mengikut turutan dalam mushaf. Itu yang lebih baik tuan-tuan. Jadi kalau jadi imam memang kena elakkan benda ni. Tapi nak amalkan tak ada masalah. Boleh diamalkan, amalkanlah pada waktu yang bersesuaian. Khususnya solat bersendirian, boleh baca tuan-tuan. Tak menjadi masalah dan tak menjadi kesalahan. Baik, sambung tentang pada sunnah yang berikut, sunnah yang ke-27. Meratakan belakang ketika rukuk. Dalam sebuah hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, akulah orang yang paling ingat terhadap solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat apabila baginda bertakbir, baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila baginda rukuk, baginda menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian baginda luruskan belakang ataupun kita sebut punggung bahagian belakang selurus-lurusnya. Di hadis sahih riwayat Al-Bukhari 828. Baik, apakah dia punya perbahasan tuan-tuan? Ini berkenaan dengan rukuk. Pertama sekali, perbuatan rukuk dan juga sujud, kedudukan tangan ni kita perlu bezakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Huzaimah disebutkan antara sunnah Nabi adalah kita bila mana nak rukuk, kita merenggangkan ibu jari, dan ketika mana nak sujud, merapatkan ibu jari, mana semua jari tuan-tuan. Ketika nak rukuk, kita renggangkan semua jari, dan ketika nak sujud, kita merapatkan semua jari. Ini antara sunnah Nabi SAW. Tapi katalah tuan-tuan terbalik kan, terbalik, ini tak sengaja lah, tak jadi salah. Bahkan kalau sengaja pun tak menjadi masalah. Tapi rugilah kalau kita dah tahu, tapi tak amal tu sangat rugi tuan-tuan. Kalau boleh, adakan perbezaan. Rukuk, genggamkan, sebab nak senang nak genggam. Kita nak genggam tu senang, tak susah tuan-tuan. Kalau kita rapat, kita bayangkan, takut nak genggam tiba-tiba sliding tuan-tuan. Elok-elok rukuk terus sujud, tidak tu hilang dah. Jadi genggamlah lutut itu dengan cara kita merenggangkan tangan pula, mengenggangkan jari-jari tuan-tuan. Dan ketika sujud, kita merapatkan semua jari, termasuk ibu jari semua. Ini antara cara yang boleh kita amal. Dalam masa yang sama, atau kalau buat perbezaan semua tak jadi salah. Dia tak ada sampai melibatkan hukum, maknanya sampai makruh ke tidak tuan-tuan. Dia sekadar meninggalkan sunnah. Jadi kalau boleh kita buatlah sunnah, walaupun benda-benda yang remeh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan rukuk yang disebut dalam hadis, meluruskan selurus-lurusnya. Tak kira lah belakang ke punggung ke, maknanya nak sebut isyarat itu kita nak rukuk ni tuan-tuan, kita luruskan selurus-lurusnya. Kita ambil contoh lah tuan-tuan, gambar ni yang tuan-tuan dah haji mana tuan-tuan, abang mana ni, dia rukuk. Dalam gambar ni disebutkan, dia tunjukkan dia rukuk. Kedudukannya tangan tu dah betul. Ini lah cara tuan-tuan, tangan ni betul. Kedudukan belakangnya pun disebutkan lurus 90 darjah, memang perfect lah. Tapi satu je yang menjadi kekurangan, ataupun mungkin dia tak perasan, dia mengangkat kepalanya menghala ke tempat sujud. Dia tak jadi salah tuan-tuan. Kita kena faham konsep dia, konteks dia adalah kita meluruskan belakang ni termasuk dengan termasuk dengan kepala sekali tuan-tuan. Termasuk dengan kepala sekali. Maknanya nak sebutkan di sini,
perbuatan kita meluruskan belakang ni dalam keadaan kepala pun diluruskan. Maknanya cukup sekadar kita melihat ke bawah ataupun melihat ke celak kaki. Katalah tuan-tuan nak juga pandang, saya nak juga besar di tempat sujud, saya rasa semangat contohlah apa-apalah sebab kan, tuan-tuan boleh pandang tapi hanya menggerakkan mata sahaja. Dan keadaan ini ramai yang susah tuan-tuan. Sebab itu ulama sendiri meringankan keadaan. Maknanya kita hanya memandang ke celak kaki pun boleh, ataupun kita hanya memandang ke bawah. Maknanya sebab nak luruskan kepala kan? Jadi cukup sekali kita memandang ke bawah. Walaupun di situ dalam kitab Safinatul Najah oleh Syekh Saleh bin Suman disebutkan kita ni menghalakan mata ke tempat sujud. Tapi kebanyakan kita mungkin tak mahu. Takut tuan-tuan duduk pandang-pandang atas, takut lain macam pula kan. Kalau tahu tiba-tiba sakit mata, merah mata tuan-tuan. Bila orang tanya sebab apa, saya ikut sunnah. Jadi dia janganlah sampai memaksa begitu. Bagi orang yang boleh buat, buatlah. Bagi yang tak mampu, tak apa. Dia cukup sekadar kita memandang ke bawah. Cuma kita memandang ke tempat sujud, dia bukanlah satu sunnah yang khusus. Dia hanya galakkan daripada ulama. Tapi meluruskan belakang ni, itu sunnah. Jadi biasa tuan-tuan, seorang dia menggabung, dia mencampur aduk. Dia sampai orang akan memikirkan asal benda baik ini sunnah. Tapi sebenarnya tidak, dia bukan sebegitu mudah. Sebab itu ulama teliti nak menentukan sesebuah hadis. Sesebuah sunnah ni dia perlu lihat dengan teliti. Dan sesuatu yang baik ini belum tentu lagi sunnah yang Nabi amal secara khusus. Dia ada beza. Jadi yang kita sebut perbuatan rukuk ni meluruskan belakang itu sunnah. Memang sunnah secara khusus, termasuk kepala sekali. Tapi memandang ke tempat sujud hanyalah galakan daripada ulama supaya mengekalkan khusyuk. Walaupun di situ nak memandang ke, maknanya nak memandang ke depan pun boleh. Sebab itu bila imam, bila dia mihrab, dia pandang ke depan. Satu nak memudahkan dia membaca surah. Dan lagi satu, memang dibolehkan, tak ada salah. Yang penting dia khusyuk tuan-tuan. Jadi kita ni ketika rukuk terpulang pada tuan-tuan. Yang penting ingat kita luruskan belakang. Itu yang paling penting. Terpulang tuan-tuan nak buat macam mana, tapi ingat luruskan belakang ni termasuk dalam kepala sekali tuan-tuan. Jadi ini antara sunnah yang boleh kita amalkan. Baik, kita sambung pada sunnah yang ke-28. Kita akan lihat berkenaan dengan iktidal tuan-tuan. Bacaan ketika bangkit daripada rukuk. Dia punya bacaan, dia punya tajuk dia panjang. Sebenarnya iktidal dia bacaan ketika iktidal. Jadi kita akan lihat ada empat jenis bacaan. Kita lihat dulu yang pertama, sekadar permulaan, dan kita akan sambung lagi lepas azan isyak. Bacaan pertama yang kita lihat dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam," apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucaplah Allahumma rabbana lakal hamd. Barang siapa yang bacaannya menyamai dengan malaikat, maka dosa dia akan diampuni. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 848. Baik tuan-tuan, ini saya kira bacaan yang kita dah biasa dengar. Katanya pelajar pun, tanya budak sekolah dah pun dia tahu tuan-tuan. Memang tak ada masalah. Cuma bacaan ni ada 4 versi. Bacaan ringkas pun ada 4 versi. Paling ringkas kita baca Rabbana lakal hamd. Boleh diamalkan. Ataupun Rabbana walakal hamd. Ataupun macam ni, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ataupun lagi satu, Allahumma Rabbana walakal hamd. Cuma tuan-tuan, bila kita nak amal, jangan gabungkan semua pula. Ketika iktidal, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Jangan macam tu. Itu tak ada. Itu kita kena pilih salah satu. Sebab dia semua memberikan makna yang sama. Jadi kita hanya memilih, dan empat-empat itu tuan-tuan dalam hadis yang sahih. Empat-empat tu kita boleh amal, tidak ada masalah. Yang penting kita baca tuan-tuan. Jadi ini saya kira tak ada masalah. Ini bacaan yang ringkas. Cuma kita akan sambung tuan-tuan lepas azan isyak nanti. Kita akan lihat bacaan-bacaan yang lain juga yang boleh kita amalkan. Baik, wallahu ta'ala a'lam wa 'ilmuhu atam. Kita lihat pada hadis yang kedua, bacaan yang kedua, iaitu pada hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' al-Zurani. Dia berkata, pada suatu hari kami salat di belakang Nabi SAW. Baginda bangkit daripada rukuk sambil menyebut sami Allahu liman hamidah. Ada seorang pemuda di belakang yang menjawab, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai salat, baginda pun bertanya, siapakah yang membaca bacaan tadi?
Maka lelaki itu pun menjawab, saya. Dan Nabi berkata, aku melihat ada 30 malaikat berebut untuk mencatat ganjaran, untuk menjadi yang terawal mencatat ganjaran bagi yang membaca bacaan tadi. Ini hadis yang sahih juga, riwayat Al-Bukhari nomor 799. Baik, ini bacaan yang kedua, yang kita kira antara bacaan yang mudah juga, yang lebih panjang sedikit, dan mungkin dah ramai dah tahu dah bacaan. Dan kalau boleh tuan-tuan, cubalah kita amalkan sekurang-kurang baca yang kedua. Satu kelebihannya cukup besar. Kita melihat di situ 30 malaikat mencatat, maknanya merebut nak jadi yang terawal mencatat ganjaran pahala. Dan lagi satu, kita dapat lihat di sini juga satu bacaan yang lebih panjang daripada kebiasaan. Jadi kalau biasa yang kita buat, itu majoriti orang amalkan. Pada satu perkara yang pada kata kebiasaan memang orang akan amal. Dia akan sebut sami Allahu liman hamidah, dia akan sebut Rabbana lakal hamd. Tapi nak jadi istimewa ni kena buat amalan yang istimewa. Jadi antara yang kita boleh amalkan, panjangkan sedikit i'tidal kita dengan membaca bacaan ini. Kalau boleh cuba kita amal, kita cuba hafal, tak panjang mana, ditambah sikit pada awal lakal hamd bersama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati dalamnya, yang diberkati padanya. Jadi kita menghuraikan pujian kepada Allah, pujian kita kepada Allah. Jadi ini antara bacaan yang juga boleh kita amal, dan saya kira bacaan ini sangat penting untuk kita buat, tuan-tuan. Kalau boleh jadikan satu kebiasaan yang kedua. Dan juga di situ ada juga bacaan yang ketiga. Dalam hadis yang lain dari riwayat At-Tirmizi 3422, ini yang disebutkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang juga kita boleh amal. Apa bacaan dia? Allahumma rabbana lakal hamd bil as-sama'i wa bil al-ardi wa bil ma bainahuma wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Juga boleh kita amalkan. Dan di sini timbul persoalan, pernah ada jemaah tanya, dia amalkan, dia baca bid'ah, dia tak baca bid'ah. Dalam ni dia kata, tengok dia kata bid'ah. Jadi bid'ah penjelasan. Dia kata jawapannya apa? Bila saya dengar perkara itu, saya pun rasa macam pernah belajar dulu. Kalau kita kitab Hidayatul Sibyan, kalau kita silap, kita lihat di situ bacaan ini disebut bid'ah, bukan bid'ah. Jadi kita pun rasa terfikir juga, nak tertanya. Daripada saya rujuk dengan guru saya, pertama adalah dengan guru saya, maka ditemui dalam hadis dalam Sunan At-Tirmizi nombor 3422 ini memang disebutkan bacaan ini adalah bid'ah. Jadi yang pertama lah memang jelas bacaan dia adalah bid'ah, bukan bid'ah. Mungkin kitab yang tuas tu mungkin dia silap cetak dan sebagainya lah. Jadi yang pertama. Yang kedua, daripada sudut bahasa Arab. Bila lihat daripada sudut bahasa Arab, bila kita nak i'rabkan baris hujung, nak tahu tuan-tuan apa hujung dia, maka bila mana dia i'rabkan keadaan mil'ah ni nak tahu mil'ah tu mil'ah. Bila kita i'rab, dia jadi hukumnya adalah hal. Bila hal dia menceritakan keadaan, bila hal dia jadi mansub, maka bila mansub dia menjadi baris atas. Maka jelas lagi betul terang tuan-tuan, memang sebutannya adalah mil'ah, bukan mil'ah. Jadi kalau katalah antara kita ni ada yang amalkan mil'ah, dia boleh kita ubah lah. Kita cuba ubah baris, kerana baris sangat penting dalam bahasa Arab tuan-tuan. Dia boleh ubah maksud. Kita mau tahu kan dalam ayat Quran contoh, ya innama yakhshallah min ibadihi ulama. Itu dah salah tuan-tuan. Kita sebut apa? Seolah-olah Allah takut pada ulama. Sebab itu kita kena sebut dengan betul. Kan, jadi supaya kita sebutkan itu mengikut kepada maksud yang betul, tuan-tuan. Dan sebut baris ni dia boleh ubah maksud. Itu bahasa Arab. Sama juga kalau contoh perkataan lain kan, jannah. Kalau jannah tu syurga. Kalau jinnah tu gila, tuan-tuan. Kita bayangkan kalau kita baca doa. Bayangkan baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, contoh. Dan kita minta apa? Ya Allah, berikan kepada aku ridha-Mu dan kegilaan. Kegilaan apakah ini, tuan-tuan? Dia nak sebut bila kita tertukar baris, kita rasa alah satu baris ni buat apalah sangat. Tapi dia boleh berubah maksud. Sebab itu kita nak berhati-hati dalam bahasa Arab, khususnya dari sudut bahasa dari sudut baris dan juga makhraj huruf. Kan kalau sin menjadi sa pun beza, tuan-tuan. Kalau ismun kalau sin itu nama. Kalau ismun sa jadi dosa. Kita bayangkan nak tanya orang, ma ismuka, apa dosa ni? Jadi kita pun rasa macam pelik, tuan-tuan. Kita dengar orang Arab jawab, pun rasa pelik. Kenapa kamu ni tiba-tiba tanya pasal dosa? Jadi nak sebut kat sini lah, benda ni sangat penting, tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita ubah dan biasakan itu. Sebutan ni adalah bid'ah. Baiklah.
Jadi yang ketiga kita lihat pada yang terakhir baca yang keempat. Kita tak boleh tengok jam saja nak faham atau lagi single kan. Baik, ini yang terakhir baca yang keempat yang saya kira cukup terpanjang. Dalam hadis yang sahih juga riwayat Al-Bukhari 847. Dan juga kita boleh amal dan katalah kata rasa tak boleh lah ustaz, saya kepada saya dah jam. Tunggu masa je ni ustaz. Tak apalah, kita rasa tak boleh amal pun. Sampaikan perkara ini kepada seseorang. Seseorang tu siapa? Paling-paling pun keluarga kita. Mungkin kita ada anak cucu. Mereka kan cepat hafal tuan-tuan. Cepat hafal. Buka lagu apa-apa TikTok yang viral, cepat dia ingat tuan-tuan. Jadi nak sebut kalau benda-benda yang lara tu boleh ingat. Apatah lagi benda yang sunnah lagi kita kena bagi semangat. Jadi bagi mereka hafal, bagi mereka hadiah untuk semangat. Kita pulanglah cara masing-masing. Sekurang-kurang kita tak dapat buat pun adalah orang yang dapat buat. Asbab daripada kita lah kita sampaikan kepada dia. Jadi ini pun kita boleh amal. Tak mampu selalu tentang amalkanlah sekali-sekali. Jangan sekali seumur hidup dah lah. Itu terlalu kurang. Kalau boleh buatlah sekali-sekali tu seminggu sekali, mungkin sebulan sekali kita pulanglah. Yang penting cuba kita amalkan supaya kita ingat pada bacaan sampai dan bila-bila insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa 'ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudimuka ma 'allamtana fardudhu ilayna in hajatina ilayk wa la tunsina bi Allah ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. أقول قولي هذا.